Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku dah beberapa kali buat bikepacking trip dan ada yang bertanya di FB tentang sistem yang aku guna pakai. Jadi hari ini aku just nak share secara ringkas sistem yang aku guna pakai sepanjang bikepacking trip aku. Okey. Bila kita cakap tentang bikepacking, kita mesti ada dia punya, yang paling penting adalah sistem bag dia lah. Okey, ada tiga yang aku guna pakai lah. Yang pertama ialah bag loader. Bag loadernya letaknya di belakang, diikat di seat post dan juga di di bawah saddle. Okey, di kiri dan kanan. Jadi dia kuat sebenarnya. Okey. Yang kedua adalah mid loader. Mid loader letaknya di top tube dan yang ketiga adalah front loader yang kita letakkan di handlebar. Ketiga-tiga sistem ni, ketiga-tiga bag ni, okey, sama ada bag loader, mid loader ataupun front loader, dia mempunyai fungsi yang berlainan dan kita letakkan barang-barang yang berlainan juga. Okey, seperti contoh, di bag loader ni aku letakkan semua pakaian aku. Pakaian Jadi bila kita nak pergi trip bikepacking ni, kita tak perlu bawa banyak-banyak. Kita bukan nak pindah rumah. Kan, jadi kita bawa t-shirt mungkin sehelai dua helai, t-shirt yang nipis, yang orang kata dry fit lah, yang mudah kering. Dan kita bawa towel camping. Towel camping ni biasanya dia mudah kering dan dia nipis. Dan kita bawa mungkin kain pelikat, satu seluar panjang ataupun seluar 3 suku. Dan terpulanglah apa yang korang nak bawa, tetapi cuba minimizekan. Okey. Dan untuk sistem bag aku ni, aku gunakan ketiga-tiganya, bag loader, mid loader dan juga front loader ni aku gunakan sistem brand Topeak. T-O-P-E-A-K. Okey. Untuk sistem Topeak, di bag loader ni dia ada 3 saiz. Yang saiz dia adalah 6 liter, 10 liter dan juga 15 liter. Yang aku gunakan ni adalah 10 liter. Okey, 10 liter sebab aku rasa macam kalau 6 liter terlalu kecil dan 15 liter tu terlalu besar. Untuk bikepacking yang aku tak nak bawa banyak-banyak, 10 liter should be enough. Okey, setakat 2 minggu punya trip, bag besar ni pun dah cukup untuk isi barang-barang aku. Okey. Yang kedua adalah kita punya mid loader. So kita tengok apa dalam mid loader aku ni. Okey. Mid loader ni basically aku letak aku punya tube spare. Okey. Tube spare aku bawa 3 tau. 1, 2 dan nampak bawah tu 3. Kan, so aku bawa 3 tube spare. Aku punya ration makanan apa tu, Cadbury, coklat-coklat lah, Snickers. Lepas tu aku punya aku punya wallet. Okey, letak face mask, duit semua dalam ni. Dan lepas tu adalah aku punya Himalayan salt. Dan apa lagi aku letak dalam ni? Ni nampak ni. Kan? Ni apa ni? Minyak lantai. Lepas tu adalah kita punya tools kan. Macam ni. Ni tools. Ini adalah untuk CO2 punya kepala dan juga CO2 canister ada dalam ni. Mana CO2 canister adalah kat dalam ni. Dah tak jumpa dah, banyak sangat barang dalam ni. Kan? Jadi barang-barang dalam mid loader ni dia aku akan letakkan barang-barang yang senang aku nak pakai dan terutamanya adalah barang-barang keperluan semasa berkayuh. Jadi mudah nak capai dan buka zip terus ambil. Kalau letak di bag loader dia leceh sebab dia nak buka, dia nak keluarkan bag dalam tu dan ambil masa. Jadi gunakan sistem ni di mid loader, senang. Barang yang kita nak capai dengan ringkas dan cepatlah. Dan yang terakhir sekali adalah front loader. Okey, front loader ni pasal ini aku packing balik lah. Jadi dia tak berapa kemas. Kalau tidak dia akan jadi macam ni. Dia jauh daripada tayar ni. Tapi just nak tunjukkan. Dalam ni, okey, bag ni adalah bag waterproof. Okey, bag ni bag waterproof dan so kita boleh letak pakaian atau kita boleh letak sleeping bag. Tapi untuk aku, pasal aku tidur dekat homestay dan tidur dekat hotel, maka aku letak aku punya sandal je dalam ni. Okey. Okey, pergi balik kepada bag loader. Bag loader ni material dia bukan waterproof. Jadi kalau hujan lebat, air tembus. Air tembus. Tapi sebelum aku nak cerita tentang material dia, okey, tak tunjuk di bahagian belakang ni dia ada bahagian untuk kita letak blinkers kita. Blinkers ni sangat-sangat penting untuk orang yang nak kayu basikal, tak kisahlah bikepacking ataupun normal weekend ataupun weekdays ride, siang atau malam, sebab blinkers ni memberi indication kepada kenderaan di belakang kita bahawa kita ada di depan supaya mereka tak langgar kita.
Jadi biasanya kalau kita tak ada backloader ni, blinkers ni akan letaknya di seat post. Tetapi bila dah letak backloader, kita tak boleh letak kat sini, maka kita letakkan di sini supaya kenderaan di belakang nampak. Contoh jadi kenderaan yang datang dari belakang, dia akan nampak kita, insya-Allah dia boleh elakkan lah daripada melanggar kita. Okay, kita off. Okay, dalam sistem topik ni, dalam sistem topik backloader topik ni, kita buka dalamnya ada satu lagi bag. Ada satu lagi bag. Tengok sini. Okey. Bag ni waterproof. Okey. Bag ni waterproof, jadi kita letak semua barang pakaian kita dalam ni, maka insya-Allah kalau hujan lebat pun tidak akan basah. Dan yang bestnya, nampak ni sistem pengudaraan dia. Ini tempat untuk membuang angin yang ada dalam bag ni. Sebab bila kita tutup bag, okey, korang tengok kalau aku buka sekarang ni, dan katakan aku nak tutup kan, aku dah lipat. Okey, dengar bunyi angin kan? Bunyi angin, kita tekan, lepas tu dia tutup. Dia akan jadi mampat. Bila dia jadi mampat macam ni, dia melekat, jadi tidak ada ruang udara, jadi kita masukkan ke bahagian belakang ni, dan dia akan jadi orang kata padat, jadi kita nak bawa pun senang, jadi tidaklah orang kata dia terlalu bergoyang sangat. Dia tetap akan bergoyang, tetapi tidaklah terlalu kuat dia punya bergoyang tu. Okey, itu dari segi aku punya back system lah. Okey, now yang kedua aku nak share adalah bila kita aku punya preference. Okey, aku lebih suka bila aku buat backpacking, aku kena ada phone dekat sini. Okey, untuk aku tengok aku punya navigation kan, especially kalau kata kita tiba-tiba kita nak detour ataupun kita nak cari tempat-tempat yang katakan nak cari kedai basikal, nak cari kedai makan, maka kita boleh gunakan Waze ataupun Google Map. Maka letak phone di sini, kita dah boleh mencarinya. Tak perlulah kita nak pegang phone, susah kalau kita tak dapat phone depan kita nak cari tempat-tempat yang kita tak tahu tu, tak biasa, kita akan jadi susah. Jadi aku lebih suka ada phone di depan ni. Dan untuk kayuhan kali ni aku gunakan sistem baru yang aku baru beli. Kejap. Okey. Ini sistemnya aku baru beli. Okey. Dia brand Quadlock. Okey, brand Quadlock. Brand Quadlock ni sebelum dia datang dengan dalam dia punya ni adalah casing yang Quadlock punya lah, tapi inilah aku gunakan universal adapter. Universal adapter ni maknanya harga dia pun dalam RM61 sahaja, dan dia boleh masuk dekat mana-mana phone pun. Kalau dulu dia datang dalam bentuk phone casing khas. Kalau korang guna Samsung, macam aku guna Samsung Galaxy 20 SE, maka aku kena cari dia Quadlock punya phone casing ni yang untuk model Samsung Galaxy 20 SE. Maknanya dengan harga 200 lebih aku beli, kalau aku tukar phone, casing ni aku dah tak boleh pakai dah. Jadi rugilah. So aku baru-baru ni aku terjumpa yang Quadlock ni sudah ada universal system, maka aku beli. So dekat mana-mana phone pun dia boleh masuk lepas ni. So apa aku buat, aku letakkan casing ni, aku letakkan di casing Samsung aku just letak sini dan habis, settle. So dah boleh pakai dah. So letak phone kat sini, kita kayuh tidak ada masalah, dan dia sangat kukuh, dia tidak goyang. Okey, tidak goyang. Dan lepas tu kita punya meter ni is a nice to have lah, tak wajib tapi kalau kita ada meter, kita akan lagi best lah, sebabnya kita ada banyak data yang kita boleh tahu, data kayuhan kita secara live. Okey, dan untuk kayuhan aku ni aku gunakan meter brand Wahoo. Okey, so kita tengok secara ringkas apa yang kita boleh dapat dalam meter ni. Okey, apa maklumat-maklumat
yang kita boleh dapat, sebab bila kita tahu banyak data yang kita sedang yang kita boleh tengok dari meter ni, kita boleh orang kata analyze kita punya kayuhan, sama ada kita rasa kita boleh pergi laju, kita perlu pergi kayu santai. Sebab apa? Kita boleh tahu berapa distance kita dah tahu dah. Bila kita nak kayu daripada point A ke point B, kita dah tahu dah berapa kilometer. Katakanlah jarak dia 130 kilometer, dan di sini kita boleh tengok dah berapa total kilometer yang kita dah buat. Okey, berapa total kilometer yang kita dah buat. Katakanlah kita dah buat 80 kilometer. So sekarang kita ada lagi 50 kilometer untuk sampai ke destinasi. Tengok berapa masa yang kita ada. Kalau kata banyak masa lagi, mungkin kita boleh kayu santai. Kalau tidak, kita kena push sikit lah bagi laju. Okey, ini kita punya time, overall time kita berkayu. Dan ini adalah untuk average speed kita. Dan ini untuk max speed. Dan di sini kita nampak gradient. Gradient ni makna kadar kecuraman bukit yang kita daki lah. Okey, kata kalau dia dah sampai 6-7% tu, 5-7% tu makna dia agak curam, kita tahu dah, oh ini bukit ni sangat curam, dan kita akan lebih menggunakan lebih tenaga. Tapi kalau kata setakat 1 atau 2% tu, insya-Allah kita boleh kayu macam biasa lagi. Okey. Dan di sini kita ada kita punya current speed. Berapa laju kita kayu sekarang, dan di sini kita ada masa sekarang pukul 6.35 petang. Ini untuk kita punya heart rate lah. Okey, heart rate ni maknanya kita tahu bila kita kayu sama ada heart rate kita pada kadar yang okey ataupun kita dah terlalu push. Kalau terlalu push, kita akan kurangkan kelajuan untuk kurangkan kadar denyut jantung kita. Okey. Dan ke sini kita boleh tengok juga data-data lain di second page. Macam di sini kita boleh nampak berapa suhu masa kita kayu. Jadi ini suhu dalam rumah aku lah, sekarang 25 degree Celsius. Masa aku kayu itu paling tinggi 42 degree Celsius. Maka kita tahu, oh ni sangat panas. 42, mungkin kita kena perbanyakkan berhenti untuk rehydrate, banyakkan minum air. Jadi kita tengok satu, of course kita boleh rasa cuaca panas, tapi kalau kita tahu berapa suhu waktu itu, maka dia lebih membantu kita. Okey, dan yang terakhir, okey, sebelum tu sebelum tu ini front light, jangan lupa. Front light ni macam ni, aku tunjuk sini. Okey, so dah on kan. So biasanya bila kayu, aku akan bagi dia blinking. So bila dia blinking macam ni, kereta dari depan dia akan lebih nampak kita, berbanding kalau aku just dia orang kata macam yang mode tadilah kan. Kalau aku gunakan mode yang ini, mungkin orang depan tak berapa perasan. Tetapi bila kita gunakan blinking node, insya-Allah orang depan kenderaan yang datang daripada depan kita pun akan lebih perasan kehadiran kita di atas jalan raya. Okey. Dan yang ini comel ni adalah aku punya sound system yang dipanggil tengok kuat kan. Jadi kalau kata kita tiba-tiba ada orang melintas, kita boleh tekan, nak beritahu orang kita ada di situ. Tak kisahlah motor ke apa ke, kita just bagi signal. Okey. Yang terakhir sekali yang aku nak share, ini aku rasa antara perkara paling best yang aku dah invest, ialah dia punya sistem botol air. Kita tahu bila kita kayu, sistem botol air ni sangat penting. Sebab apa? Kita nak rehydrate, nak keep, orang kata kita supaya bekalan air dalam badan tu mencukupi. Jadi kita tak dehydrate. Bila dehydrate ni ada banyak masalah nanti. So bila kita dah kayu, kita nak minum air, kau bayangkan kalau normal bike, dia akan ada, kita gunakan bottle cage. So botol di sini kita akan tarik keluar ataupun tarik keluar di sini. Okey. Korang bayangkan di sini. Kalau dulu aku guna bottle cage lah, sebelum ni aku guna bottle cage. Untuk kayuhan yang baru ni saja aku gunakan sistem yang ini. Bila kita gunakan bottle cage, kita akan tarik keluar. Bila nak tarik keluar, dia akan kacau dengan beg ni. Memang satu masalah, boleh buat, tetapi dia agak bermasalah lah sebab dia akan langgar beg ni. So nak masukkan pun jadi susah jugalah kan. Dia mengganggu juga kita punya kayuhan. Okey, jadi aku terjumpa sistem ni. Sistem dia panggil sistem magnetik. Tengok aku tak perlu tolak ke atas, aku just dah boleh minum kan. So bila kita nak masukkan, senang. Okey, sekali lagi
So dia tak langgar. Kalau yang pakai apa nama tu bottle cage, aku kena tolak ke atas. Bila tolak ke atas dia akan langgar, dia kena sengitkan untuk keluarkan botol, dan bila nak masukkan pun dia akan bermasalah. Tapi dengan yang ini, aku just letak, dia terus melekat dan aku just twist, dia dah terkeluar. Jadi ini antara benda yang aku rasa paling aku puas hati aku beli, dan dia sangat-sangat membantu utama dalam kayuhan aku yang baru-baru ini. So ini saja sedikit sebanyak yang aku nak kongsikan tentang sistem bikepacking yang aku guna pakai baru-baru ni semasa jelajah Selangor 2.0. Okay, 2.0 untuk SOQ. Semoga ada manfaatnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.